Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan semua dengarkan ini. Ada satu gesaan kepada salah satu Menteri Besar Kedah, salah satu pemimpin harapan PAS Perikatan Nasional, mendapat gelaran Panglima Perang Perikatan Nasional. Saudara-saudara, Muhammad Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah hari ini, ada beberapa pandangan yang berkata Sanusi ini layak untuk dipecat. Sanusi ini layak untuk tidak memegang jawatan Menteri Besar Kedah karena telah terlibat dengan beberapa kes mahkamah. Ada yang kata Sanusi akan dipecat, tidak layak untuk memegang mana-mana jawatan yang ada hari ini sebagai adun, sebagai Menteri Besar. Tapi itu sekiranya beliau memang kalah pada beberapa siri kes mahkamah yang melibatkan nama Sanusi, Menteri Besar Kedah. Ada beberapa kes mahkamah Sanusi, antaranya yang saya ada ingat adalah berkaitan dengan isu 3R, rasanya ada, berkaitan dengan RII, rasanya ada juga kalau beliau memang terlibat, dan juga berkaitan dengan yang baru-baru ini ada pihak yang mahu saman Menteri Besar Kedah RM 1 bilion. Itu jumlah yang sangat banyak. Jadi andai katalah semua kes mahkamah yang saya sebutkan sebentar tadi, kes ataupun isu sebentar tadi yang saya senaraikan, kalau benar memang Sanusi terlibat di dalam semua kes ini dan memang dapat didapati bersalah, dikesan bersalah, adakah beliau akan ditumbangkan daripada menjadi Menteri Besar, dipecat, ataupun ditendang keluar daripada PAS ataupun Perikatan Nasional? Nah, inilah yang menjadi persoalannya yang paling utama. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda lah kalau Sanusi kalah pada semua kes mahkamah yang melibatkan nama beliau, masih layak lagi kah beliau untuk memegang jawatan-jawatan besar? Apatah lagi sebagai wakil rakyat. Memang tak sesuai lah wakil rakyat mempunyai kes mahkamah ataupun salah laku. Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan yang hujan, hujan renyai-renyai, musim tengkujuh, rupanya di dalam musim sejuk ini ada yang panas berlaku di Sabah. Bukan matahari, tapi yang panas itu adalah politik di Sabah pada hari ini. Saya tak kata Haji G akan digulingkan, tapi saya juga tidak kata Haji G tidak akan digulingkan. Yang pastinya, tuan-tuan dan puan, ada gesaan ataupun ada cadangan daripada rakyat Sabah, yaitu beberapa nama yang boleh menjadi barisan depan kabinet baru Kerajaan Negeri Sabah sekiranya Haji G ditumbangkan. Antara nama-nama yang disebut daripada warisan ada YB Munira, Datuk Seri Syafiq Apdal, Presiden sendiri. Ada juga nama Jeffrey Kitingan, Masih Dimanjun, Daryl Leaking, nama Bung Mokhtar. Jadi ada lagi lah beberapa nama. Jadi adakah konspirasi politik untuk menjatuhkan Kerajaan Negeri Sabah GRS hari ini yang dipimpin oleh Haji Jinor? Kalau benar langkah ataupun gerakan untuk menggulingkan Haji G ini akan berjaya, karena baru-baru ini panas tentang skandal rasuah di Sabah,
Kalau benar memang Ketua Menteri Sabah terlibat dan beliau bersalah, adakah langkah untuk menggulingkan Haji Jinor ini akan berjaya? Dan kalau berjaya, adakah kerajaan negeri yang baru akan dipimpin oleh Parti Warisan ataupun UMNO Sabah, Barisan Nasional Sabah? Nah, berkaitan dengan isu ini, timbul lagi satu cadangan, yaitu parti-parti lokal bergabung untuk tumbangkan kerajaan negeri yang ada hari ini. Karena kerajaan negeri yang ada hari ini yang melibatkan skandal rasuah baru-baru ini, ada yang berkata 8 adun tersebut bukanlah dari mana-mana kepimpinan pembangkang. Seperti dalam kenyataan Syafi Abdal, 8 adun tersebut daripada kepimpinan kerajaan negeri. Kalau benar memang daripada kepimpinan kerajaan negeri, dan kalau benar yang paling utamanya adalah mereka bersalah, sudah pasti ini satu perkara yang amat memalukan. Jadi kita memang nantikan keputusan-keputusan terkini. Tapi saya lihat ada satu cadangan berkata parti-parti lokal bergabung di Sabah. Nah, parti-parti lokal itu siapa dan siapa? Adakah KDM dan Warisan, ataupun APKO, ataupun PBS? Nah, saudara-saudara, ada komen berkata, Parti KDM tolak Warisan. Nah, mungkin cadangan beliau, sekiranya KDM dan Warisan bersama-sama, itu satu perkara yang beliau tolak. Ada juga berkata di sini, calon ketua menteri mestilah bebas dari kes mahkamah dan rasuah. Komen seterusnya berkata, kalau parti terlalu banyak dalam Sabah, berartinya belum dapat bersatu lagi. Kan lebih baik kalau semua parti ikut buat tahu satu nama saja. Nama parti dikatakan parti lokal, PBS, Warisan, APKO. Ini satu cadangan yang menggemparkan. Bayangkan tuan-tuan, kalau cadangan daripada salah satu viewers ataupun subscriber di dalam channel ini berkata PBS, Warisan, dan APKO bergabung, adakah ini akan membentuk kerajaan negeri yang baru? Dan persoalan yang paling utama, adakah mampu menang pada PRN Sabah 2025 nanti? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, di samping kita dikejutkan dengan pemergian salah satu legenda Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainuddin. Rupanya menjadi isu baru-baru ini berkaitan dengan kes mahkamah yang melibatkan nama Allahyarham. Bila dilepaskan dan dibebaskan, akhirnya keluarga Allahyarham mula bersuara berkaitan dengan keputusan timbalan pendakwa raya. Namun saudara-saudara, yang terkini, satu lagi keputusan SPRM yang bagi saya pasti menggemparkan seluruh ahli keluarga Allahyarham Tun Daim Zainuddin, terutamanya kepada isteri Tun Daim Zainuddin. Siasatan kes perolehan aset di luar negara keluarga Tun Daim diteruskan. SPRM menjelaskan siasatan ke atas keluarga Allahyarham Tun Daim Zainuddin berhubung perolehan aset-aset di luar negara masih lagi diteruskan. SPRM memberitahu siasatan itu dijalankan mengikut Section 23 Akta SPRM 2009 dan Section 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Menurut kenyataan itu, pihaknya ketika ini sedang melakukan penyelidikan dengan penyelidikan keuangan money trail di luar negara dengan kerjasama agensi-agensi antarabangsa. Siasatan melibatkan isteri Allahyarham, Toh Puan Naimah Abdul Qadir, dan keluarga beliau
yang mana siasatan tertumpu kepada perolehan aset-aset di luar negara masih dijalankan. Toh Puan Naimah Abdul. Justru SPRM menyeru orang ramai supaya tidak membuat spekulasi berhubung case ini dan memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan tugas mereka dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Mengulas lanjut, SPRM memberitahu pada Februari 2023 pihaknya membuka beberapa kertas siasatan berdasarkan maklumat yang didedahkan dalam Pandora Papers. Siasatan ke atas maklumat dalam Pandora Papers membawa kepada siasatan terhadap Kementerian Keuangan pada ketika itu dengan Allahyarham Daim Zainuddin menjadi Menteri Keuangan. Seperti yang dinyatakan dalam kenyataan media SPRM bertarik 30 Desember 2023, satu notis di bawah Section 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 Akta 694 dikeluarkan kepada Allahyarham pada 7 Jun 2023. Saudara-saudara yang saya hormati, ini adalah satu lagi kenyataan terkini daripada SPRM. Siasatan case perolehan aset di luar negara keluarga Tun Daim diteruskan.